dan ada kaitan dengan buah kayu, buah bunga. Ini berkait dengan cuaca yang ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mentadbir. Memilikinya, dia yang memilikinya. Di mana alam ni milik, masuk diri kita milik Allah Taala, milik Allah Taala. Oleh kerana itulah bila ada kematian kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik bagi Allah dan kita balik kepada Allah. Bila kita ni milik dia, maka dia boleh ambil bila-bila masa saja. Bukan sahaja kita, seluruh alam adalah milik bagi Allah. Memberi rezeki, dia yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, yang menentukan rezeki kepada manusia. Walaupun kita nampak orang tu tipu berah atau berah rumah kita, ulur kita, letak pilihan siapa ulur di tangan kita, nampak dia lah yang berinya. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menentukan rezeki. Walaupun kita tengok orang tu beri berah. Kalau berah tu bukan rezeki kita, maka dia mustah subik semula. Mustah subik semula jadi rezeki ayam, jadi rezeki kita. Kalau benda tu jadi rezeki kita, walaupun duduk di Amerika, duduk di mana-mana sekalipun, dia mari dengan kapal. Dia mari dengan apa sahaja, dengan kekuasaan Allah SWT. Kena faham. Kalau orang tu bukan rezeki, pitih banyak. Nak makan tak lalu, kahit. Tak jadi apa, bukan rezeki dia. Nak pakai wajah panasan, tengok saja je lah, bukan rezeki dia. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan rezeki, yang memiliki rezeki. Kita kena percaya. Segala-galanya di bawah pengetahuan. Semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Daripada sebesar-besar perkara, hinggalah sekecil-kecil yang halus, kumang yang halus pada kumang lagi yang tak nampak. Kita tengok, semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Kehendak dan kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Semuanya dengan kehendak di bawah kekuasaan dan bijaksana Allah. Allah Ta'ala ni maha bijak. Walaupun kita senang, kita susah, itu ialah mengikut aturan, ketetapan daripada Allah. Kita terima hakikat. Maka setiap i'tiqad, setiap kepercayaan dalam hati kita, kepercayaan dalam hati, ini beza dengan waswah. Waswah ni litasang lelaki mari begini-begini, keingat balik. Itu bukan i'tiqad. I'tiqad ini adalah suatu keyakinan yang jazam, yang putus dalam hati seseorang. Perkataan, cakap kita, cakap antaranya la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan tindak tanduk kerja buat kita. Bukan saja kerja buat ibadat, termasuklah makan minum kita, pakaian kita, nikah kahwin kita, ekonomi kita, politik kita, semuanya yang menunjukkan keingkaran yang menjadi kafir dan ridha. Bila melakukan sesuatu yang menunjukkan kita tak bersetuju dengan ketuhanan Allah, tak bersetuju dengan syariat Allah, engkar tak suka dengan syariat Allah Ta'ala ini, bermakna telah berpaling tadah daripada Islam, keluar daripada Islam. Seperti orang yang menganggap ada yang bersifat hidam sedia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ia tidak berhajat kepada penciptanya. Umpamanya seorang itu dia percaya alam ni tak ada Tuhan, dia jadi sendiri je. Bukan Tuhan yang jadi sendiri je. Jadi sendiri je. Ini diajar di sekolah-sekolah melalui buku-buku yang dia ajar melalui ilmu kejadian alam, melalui proses evolusi. Manusia bukan daripada tu Adam, tapi daripada makhluk yang gemuk, yang jamak, yang kerak, kemudian dia jadi beruk, satu jadi monyet, satu baru jadi orang. Ini bohong. Monyet situlah juga. Gajah situlah juga. Tak apa. Manusia situlah juga. Ini teori bohong. Barang siapa yang percaya kepada teori ini, kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Ini tak boleh. Kita terima hakikat Tuhan yang menjadikan. Ada Tuhan yang mencipta. Mengingkari bahawa makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil tahu terhadap makhluk setelah dijadikannya. Ataupun dia menganggap Tuhan tak ambil tahu hamba dia. Lepas dia jadi hamba dia, kok padamu lah. Tuhan tak cara dah. Ataupun Tuhan cara kita dalam bab semayang dia. Dalam bab nikah kahwin, bab mereka negeri, Tuhan tak cara, kok padamu lah. Itu tak boleh. Ini termasuk dalam peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kena faham.
Menganggap adanya rezeki yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya rezeki yang bukan daripada Tuhan. Orang juga aturnya, demo juga aturnya. Orang ni tukang berinya, tak nampak Allah Taala tu. Tak percaya. Allah yang beri rezeki. Ini boleh menjadi kufur. Keluar daripada agama Islam. Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipenuhi juga oleh orang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menganggap sifat boleh beri benda, boleh beri rezeki yang ada pada lain daripada Allah Taala. Bukan Allah Taala beri rezeki, orang boleh beri rezeki juga. Itu tak boleh. Kalau begitu, seperti yang dinyatakan oleh Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Surah An-Nazi'at, ayat 24. Maksudnya, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi, Fir'aun kata. Aku yang beri rezeki, aku yang beri kemudahan. Kalau tak ada aku, susahmu ni, kata Fir'aun. Wa nada Fir'aun fi qawmih, alaysa qawmi alaysa li mulku Misr. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Dan Fir'aun menyeru dengan berucap rakyat dia, wahai rakyatku, kaum aku, tidakkah aku yang berkuasa memerintah negeri Mesir ini? Sungai-sungai yang mengalir masuk kapung tali air menyuburkan boleh minum air aku yang pergi belakang. Apa yang ada pada orang yang hina? Nabi Musa. Nabi Musa boleh beri apa? Nak bercakap pun tak jelas. Nak bercakap pun tak jelas. Mengapa tak diberi kepada Musa gelang emas yang menandakan pangkat kebesarannya, ataupun malaikat yang mengiringi nafak malaikat cokoh daripada Nabi Musa? Tak ada. Aku belaka yang beri. Mudah tengok. Aku yang bagi. Aku yang arah suruh buat tali air masuk kapung. Zaman dengar aku yang arah buat jalan raya. Aku yang arah buat ni, aku yang arah. Aku belaka. Lupa kepada Allah Ta'ala. Fastakhaffau qaumahu fa'ata'u. Lalu Fir'aun telah berjaya menjadi kaumnya bodoh dan takut kepada dia. Menyebabkan rakyat jadi bodoh dan takut kepada dia. Ini Fir'aun. Menganggap dia yang tukang beri rezeki. Tuhan sebut cerita Fir'aun. Fir'aun ni cerita zaman dulu. Betul lah cerita. Cerita dalam Quran bukan macam cerita dalam surah Khabar. Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Walaupun Fir'aun masih dah, tapi perangai Fir'aun itu akan ada sehingga hari kiamat. Orang yang ikut perangai ini. Ini kena ingat molek. Kalau kita baca ni cerita Fir'aun. Quran ni buku cerita lah. Bukan buku hidayah. Bukan buku petunjuk. Kitab petunjuk daripada Allah Ta'ala. Quran adalah petunjuk. Semua cerita yang ada dalam Quran adalah petunjuk. Kita kena beriman, percaya. Atau mengaku dirinya berkuasa memiliki, memberi rezeki dan mentadbir selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau sama-sama Allah Taala ada juga tapi aku pun ada juga. Kalau Allah Taala beri rezeki, aku pun boleh beri rezeki sama Allah Taala juga. Ini syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita kena anggap kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jadi pemimpin adalah pemegang amanah. Dia bukan tuan punya, dia pemegang amanah. Manusia adalah khalifah. Iaitulah orang yang mengganti bagi pihak Allah Ta'ala untuk menunaikan amanah daripada Allah Ta'ala. Jangan anggap ini aku. Kena bersyukur juga. Takunya lupa ni syukur juga. Jangan syukur Allah Ta'ala saja. Syukur dengan aku sama. Tulis pula. Besar. Kalau bersyukur, tambah lagi dia kata. Ni. Semua bala belakang ni. Mengesokkan i'tiqad. Dan menjadi kafir juga orang-orang yang ikut. Atau mempercayai sesiapa yang membuat pengakuan tersebut. Walaupun kita tak terima tapi percaya. Percaya dengan hati. Betul sungguh.
dia yang Tuhan beri segala-galanya. Betul sungguh. Ini jadi punuk, jadi rosak iman seseorang. Kena faham betul dalam perkara ini. Yang kedua, mengingkari atau mencela asma Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlil ihsani ilal mamluk. Bab pada menyatakan kelebihan berbuat baik kepada hamba yang dimiliki. Qala Allah Ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Surah An-Nisa. Maksudnya, dan abdikalah, sembahlah akan Allah, dan jangan kamu menyungutui dengannya akan sesuatu yang lain. Dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Begitu juga terhadap kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan jiran di kalangan kaum kerabat, dan jiran yang bukan kaum kerabat atau jiran yang jauh, dan sahabat yang mendampingi, dan orang yang musafir yang putus perbelanjaan dan bekalan, dan hamba-hamba yang kamu miliki. Ayat ini menyenaraikan perkara-perkara yang wajib kita tunaikan sebagai orang Islam yang sebenar, beriman yang sebenar. Yang pertama, mestilah mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala sahaja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada secara jali, secara zahir, seperti menyembah berhala, menyembah manusia, tunduk kepada peraturan yang lain daripada peraturan Allah, sehingga peraturan Allah itu syirik yang jadi hendaklah dibuang. Ataupun yang khafi, yang tersembunyi, buat ibadat riak, tunjuk kepada orang, tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak memasyhurkan diri, bukan menunaikan perintah Allah. Itu adalah kerja-kerja syirik. Syirik yang zahir membatalkan iman dan Islam. Syirik yang tersembunyi membatalkan pahala. Dan yang kedua, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Walaupun kedua ibu bapa itu kafir, bukan Islam, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita tidak boleh taat bila kedua ibu bapa sungguh dalam perkara syirik, bercanggah dengan agama Allah. Dia suruh kita buat maksiat, tak boleh taat kepada ibu bapa, tetapi tetap berbuat baik kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa itu bukan Islam. Jangan dibiarkan ibu bapa kelaparan, sakit, susah, kena tolong, walaupun ibu bapa itu seorang yang bukan Islam. Wajib kena buat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Dan jika sekiranya kedua ibu bapa bersungguh supaya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, jangan kamu taat kepada keduanya.
Dan bergaullah dengan keduanya dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Dia suruh syirik, suruh maksiat, jangan taat. Dan ikut jalan yang betul. Jangan ikut, kalau ibu bapa tak betul, jangan ikut ibu bapa. Tetapi, buat baik juga pada dua ibu bapa. Ini perintah daripada Allah. Ada orang tu, ibu bapa yang taat belakalah. Hak salah pun nak taat juga, itu tak boleh. Haram. Yang pertama Allah Ta'ala dulu. Yang kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa buat maksiat, kufur, kita lawan. Tapi jangan biarkan dia tetap berbuat baik pada kedua ibu bapa. Pada masa hidup, pada masa dia mati, kita buat baik kepada orang yang baik dengan ibu bapa kita. Dan berdoa kepadanya. Kalau layak didoa. Kalau dia bukan seorang yang kafir. Wabidil qurba. Dah hendaklah berbuat baik kepada kaum kerabat, kaum keluarga. Sama ada kaum keluarga yang boleh menerima petaka. Di pihak ayah dan ibu. So ayah saya pihak ibu saja. Ataupun kaum keluarga yang dianggap sebagai zawil arham. Yang mempunyai hubungan keluarga dengan kita walaupun dia tak boleh terima petaka. Tak jadi wali, dia wajib kena buat baik. Hubungan silaturrahim. Hubungan keluarga. Dan anak-anak yatim. Iaitulah anak-anak yang belum balik. Yang meninggal bapanya. Bapa dia meninggal. Kalau ibu meninggal, bukan anak yatim. Sehingga bapa bawa anak yatim. Yang belum balik. Kalau dah balik, tak anak yatim lagi. Dan orang-orang miskin, iaitulah mereka yang memerlukan pertolongan, yang berhajat ke bantuan. Buat baik pada orang miskin. Dan kepada jiran. Jiran ialah yang dekat rumah kita. Terutamanya di kalangan kaum keluarga. Kalau jiran atau kaum keluarga, ada dua kewajipan. Yang pertama kewajipan jiran. Yang kedua kewajipan keluarga. Dua kewajipan. Ini besar. Kalau jiran tu anak beranak. Kewajipan anak beranak dan kewajipan jiran. Dan jiran yang jauh. Yang jauh ini dua makna. Sama ada bukan keluarga, dia jiran kita. Nabi kita Muhammad SAW menghormati jiran Yahudi yang bukan Islam. Walaupun jiran itu bukan Islam, kita naklah menghormati kejaranan. Masalah dia menyusahkan kita, satu hari dia pikul dosa. Kita jangan buat jahat pada dia. Wasahibi bil jambi. Dan kawan yang mendampingi kita. Kawan yang bersama dengan kita. Kawan yang ikut kita masa musafir. Yang ikut kita masa mukim. Kawan yang baik dengan kita. Dan orang musafir. Orang musafir yang memerlukan pertolongan. Orang musafir habis belanja, duit kena curi dia orang. Hilang bekalan, tolong dia. Dan akhirnya yang menjadi perbincangan di dalam bab ini iaitulah hamba-hamba yang dimiliki. Hamba-hamba yang dimiliki. Hendaklah berbuat baik kepadanya. Wajib. Menzalimi hamba haram. Walaupun dia hamba, kita miliki, boleh suruh dia. Tapi jangan suruh dengan zalim. Dihuraikan ayat ini di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama. Wa 'anil Ma'rur bin Suwaid qala ra'aitu Aba Dzar radhiyallahu anhu 'alayhi hullatun wa 'ala ghulamihi mithluha. Fasa'altuhu 'an dhalik. فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه.
Dan dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Al-Ma'rur bin Suwaid ini ialah seorang alim tabi'in. Bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat. Seorang tabi'in yang dipercayai, yang alim, yang benar, yang amanah dalam meriwayatkan hadis. Katanya, aku telah melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ialah seorang sahabat daripada Bani Ghifar yang masuk Islam di Mekah sebelum hijrah. Termasuk di kalangan as-sabiqin, as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal masuk Islam. Dia bukan orang Mekah, orang luar Mekah. Mencari Nabi akhir zaman. Datang ke Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Kemudian balik ke kampung halaman dia. Bila dia masuk Islam, dia telah diketahui oleh orang Mekah. Lalu dia seksa. Lalu ada yang kenal jangan seksa dia. Kerana kita lalu ikut kampung dia. Kita berniaga lalu ikut kampung dia. Kalau mati jaga tak boleh lalu kita. Anak-beranak dia bahang kita pula. Ini berlaku zaman dulu. Lalu mereka lepaskan Abu Dzar. Abu Dzar balik ke kampung dia. Dan berhijrah bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Abu Dzar seorang sahabat yang warak. Yang kuat berpegang dengan agama. Kata Ma'ruf bin Suwaid, aku lihat Abu Dzar radhiyallahu anhu memakai pakaian dan hambanya memakai pakaian sepertinya. Dia pakai pakaian, hamba je pun pakai pakaian macam dia juga, supaya je. Patutnya pakaian dia lah, molek hak hambanya beri hak buruk sudahlah. Ni dok sama. Lalu aku bertanya berkenaan dengan itu. Kata Ma'ruf, aku tanya Abu Dzar, pasal apa yang beri pakaian sama? Apa salahnya ke hamba ni pakaian buruk sudahlah. Hak pakai dah. Mu pakai pakaian baru. Lalu dia menyebut, Abu Dzar menceritakan bahawa dia pernah mencela seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencela menyebut ibunya. Dalam riwayat yang lain, yang dicela itu ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal seorang sahabat yang berketurunan Habasyi yang hitam legam. Di mana Abu Dzar kata, ya bena mra'atis sauda, wahai anak perempuan hitam, dia kata ke Bilal, mencela Bilal. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata ke Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya mu seorang yang masih ada lagi perangai jahiliyah. Rasul kata ke Abu Dzar, mu ni ada perangai jahiliyah. Bukan jahiliyah, bukan kafir dok, perangai kafir daripada tu. Perangai orang kafir, perangai orang jahiliyah. Bukan maknanya dia kafir, tidak kafir, dia tetap beriman. Tapi perangai ni perangai orang jahiliyah. Kerana mencela seorang dengan sebab dia keturunan hamba. Dengan sebab dia kulit hitam. Kamu cela dia. Hum ikhwanukum wa khawalukum. Mereka adalah saudara-saudara kamu dan khadam-khadam kamu. Mereka adalah saudara kamu dan pekerja-pekerja yang menjalankan urusan kehidupan kamu, yang menolong kamu. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah Ta'ala jadikan mereka di bawah perintah kamu. Semuanya Tuhan beri mu ni kaya, mu ni senang. Maka duduklah orang ni di bawah perintah kamu. Bekerja pada kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka sesiapa yang adalah saudaranya berada di bawah perintahnya, hendaklah dia beri makan daripada apa yang dia makan. Bila seorang hamba duduk di bawah perintahmu, mu kena beri makan apa yang kamu makan. Jangan beza. Mu makan tak sedap, hamba beri makan tak sedap. Wal yulbishu mimma yalbas. Beri pakai apa yang kamu pakai. Apa yang kamu pakai itu juga pakaian yang mu beri pakai apa dia. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan janganlah kamu membebankan mereka apa yang memberatkan mereka.
Jangan suruh buat kerja berat yang dia tak nak buat. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Jika sekiranya kamu bebankan mereka dengan tugas, maka kamu tolong mereka. Bukan saja suruh buat kerja, tolong sama buat kerja. Tolong buat kerja sama dengan hamba itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayatnya, bila Nabi kata begitu, riwayat yang panjang, Abu Zar terus merebahkan dirinya dan meminta Bilal memijak kepalanya. Kalau tidak, dia tak bangun. Kerana menganggap salah apa yang dia buat. Satu kesilapan telah dibuat. Dia bertaubat dan minta maaf kepada Bilal. Sampai begitu sekali. Inilah yang menyebabkan kata Abu Zar, mu tengok aku pakai sama dengan hamba aku. Pakaian yang sama. Di sini menunjukkan walaupun Islam membenarkan penggunaan hamba abdi dengan berlakunya al-mu'amalah bil misli, apabila tawanan Islam diperhambakan, maka kita menawan musuh, kita memperhambakan musuh yang ditawan. Tetapi hamba hendaklah dilayan sebagaimana layan diri kita sendiri. Jangan berlaku zalim terhadap hamba sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang yang Eropah. Orang putih bukan saja tawanan perang. Dia pergi ke Amerika, dia buru orang Islam ke Amerika. Ditangkap, dia muat kapal, bawa ke Amerika, dijadikan hamba. Dipukul macam pukul binatang. Binatang pun tak boleh pukul. Berapa banyak yang mati. Ini kerja orang putih. Kita orang Islam tidak begitu. Walau orang putih duduk cakap pasal hak asasi manusia, nak bela manusia, sama rasa manusia, tapi perangai mereka tak betul. Mereka menghina orang yang tidak sebangsa dengan dia. Mereka pernah menzalimi terhadap hamba-hamba abdi. Dalam sejarah Islam, umat Islam menunaikan kewajipan terhadap hamba dengan adil. Di mana hadis ini menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, Abu Zar Al-Ghifari, melakukan perkara yang terbaik terhadap hamba dia. Inilah adab Islam dalam cara melayani hamba. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlizhu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn aw aklatan aw aklatayn aw uklatan aw uklatayn fa innahu waliya ilajah. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang membawa kepada kamu seseorang kamu oleh khadam kamu dengan makanan yang dihidangkan, maka jika sekiranya dia tak boleh duduk bersama dengannya, maka bersekali hendaklah dia mencapai satu suak atau dua suak. Sekali makan ataupun dua kali. Maka sesungguhnya dialah yang mengendalikan makanan itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan apabila khadam menghidangkan makanan, hamba menghidangkan makanan, ataupun orang yang ditugaskan untuk menghidangkan makanan, disunatkan kita makan bersama dengan dia. Jangan asingkan dia. Zaman dulu hamba, zaman sekarang tak ada hamba. Zaman sekarang ni pekerja, petugas, ataupun orang awam. Dalam dunia yang diajar oleh orang putih, ini tepat orang yang ternama, ini tepat orang yang tak ternama. Ini orang putih aja. Dari segi Islamnya, makan bersama. Bersama dengan orang yang menyedia tukang masak. Tukang masak, tukang hidang, makan sekali. Makruh kita menghidangkan sisa makanan.
kepada pekerja-pekerja dan petugas-petugas. Ini makruh. Makruh dari segi Islam. Makruh ni kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau nak dapat pahala, makan sekaligus. Orang yang makan, tukang hidang, yang buat makanan, makan sekaligus. Ini cara yang disunatkan oleh syarak. Itu cara yang disunatkan. Kecuali dalam keadaan yang tertentu, ramai sangat kita buat kerja buat. Tetamu mari berjujuk, tak boleh nak kena ada orang melayan. Maka itu lain ceritanya. Ini dalam suasana kita duduk di rumah yang orang yang tak ramai. Kena makan sekali dengan khadam. Makan sekali dengan pekerja. Ini yang diajar oleh syarak. Yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء أريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Maksudnya, patutkah orang-orang munafik yang ada penyakit syok ragu-ragu dalam hatinya, menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan mendedahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka terhadap Nabi Muhammad dan umatnya? Dan jika sekiranya kami kehendaki, tentulah kami akan mengenalkan mereka kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka. Dan demi sesungguhnya engkau akan mengenalinya dari gaya dan arti tutur kata mereka. Dan ingatlah kamu masing-masing, Allah mengetahui akan segala yang kamu lakukan. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, serta mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ternyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dibawanya, mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan menghampakan perbuatan dan amal-amal mereka. Ayat yang kita baca ni masih lagi berkait dengan jihad, perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memenangkan agamanya dengan kun fayakun. Bila dia berfirman jadi, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya urusan Allah itu bila dia menghendaki sesuatu itu jadi, dia berfirman jadi selalu. Tak payah tukang. Tak payah tukang. Dia firman jadi selalu. Ini kekuasaan Allah SWT dalam sekelip mata. Tetapi Allah Ta'ala jadikan agama Islam yang diturunkan kepada manusia. Bukan saja agama ni wajib diikut oleh manusia. Allah Ta'ala jadikan untuk menegakkan agama ni mesti dengan jihad. Jihad dengan makna bersungguh dan menghadapi kesusahan dan kepayahan. Bersungguh dengan harta benda. Bersungguh dengan jiwa raga. Dengan tenaga dan fikiran yang diberi oleh Allah. Itu bersungguh. Sanggup menghadapi kesusahan. Lapar, dahaga, diseksa dan sanggup mati. Itu makna jihad. Tujuan Allah Ta'ala jadikan begitu ialah untuk menguji orang-orang yang beriman. Sama ada beriman sungguh. Untuk membezakan dengan orang yang bohong beriman. Yang pelawak beriman. Duduk kata saya beriman. Duduk ratik penuh mulut. Bila uji baru tahu ratik itu sungguh ke tak. La ilaha illallah itu sungguh ke tak. Maka Allah Ta'ala menguji. Ujinya ialah dengan adanya musuh-musuh yang menentang Islam. Dan Allah Ta'ala tidak membinasakan musuh itu dengan kun fayakun. Jadi. Allah Ta'ala perintah supaya mereka yang beriman ini berjihad. Termasuklah kaum Bani Israel. Di zaman Nabi Musa AS. Di masa kaum Bani Israel lemah. Ditindah diabdikan. Allah Ta'ala berjanji. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dan kami menghendaki bahawa kami akan jadikan orang-orang yang lemah, yang ditindas, yang diuniayai, kami akan jadikan mereka akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin. Dan orang yang mewarisi memerintah bumi. Ini janji daripada Allah. Allah Ta'ala mulakan dengan kelahiran Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa berdakwah. Setelah berdakwah berpuluh-puluh tahun, Allah memerintah Nabi Musa membawa Bani Israel meninggalkan negeri Mesir. Mereka diburu oleh Fir'aun dalam keadaan mereka lemah. Allah suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkat. Lalu Allah jadikan mukjizat. Air laut terangkat macam gunung-gunung yang tinggi. Dan dijadikan lorong-lorong untuk Bani Israel menyeberanginya. Setelah Bani Israel menyeberang, siapa di seberang sana? Fir'aun dan bala tenteranya mengejar di belakang. Sebaik saja Fir'aun sampai di tengah laut, dengan bala tenteranya, air bertangkuk semula. Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Selepas itu Allah Ta'ala suruh Bani Israel masuk ke Palestin dengan jihad. Dengan berperang. Kamu sanggup mati berperang untuk menentang musuh-musuh Allah. Bila Nabi Musa ajak Bani Israel berperang, Bani Israel kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah Musa dengan Tuhanmu. Kami tak apa pergi. Kami tak apa pergi. Kami nak duduk sini. Mu pergi dengan Tuhan lah. Ini perangai Bani Israel. Lalu Allah menyesatkan Bani Israel selama 40 tahun. Di padang pasir. Tak bertemu jalan. Sehingga Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. Setelah generasi yang penakut. Yang pada masa mulanya umur 40 tahun, bila sesak 40 tahun jadi 80 tahun. Mati. Lahir generasi yang baru. Yang beriman. Dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang memimpin kaum Bani Israel masuk berjihad. Nabi Yusha' kata, tidak boleh mengikut aku orang yang rumahnya tak siap.
ikut aku teringat ke rumah dia. Tak boleh mengikut aku orang yang baru kahwin, ingat ke bini dia. Tak boleh mengikut aku orang yang binatangnya sedang bunting. Duk tunggu binatang dia beranak. Orang yang ikut aku mesti orang yang ikhlas. Lalu dipilih mereka yang ikhlas mengikut Yusha' bin Nun. Berperang menentang kaum Jabarin. Setelah berperang, matahari hampir nak jatuh. Zaman dulu tak ada lampu, tak ada alat untuk mengesan musuh di waktu malam. Nabi Yusha' berdoa, ya Allah ya Tuhanku, wahai matahari, aku diperintah oleh Tuhan. Kamu juga diperintah oleh Tuhan. Wahai Tuhan, tahankanlah matahari sehingga kami dapat mengalahkan musuh. Lalu matahari ditahan. Yusha' dan pada tentera Bani Israel mengalahkan tentera kafir. Dan mereka masuk ke Palestin setelah mereka diuji. Ini cerita dalam Quran. Dan umat Muhammad SAW di akhir zaman diperintah oleh Allah supaya berjihad. Bila berjihad, ada orang yang sanggup. Ada orang yang tak sanggup. Ada orang yang ternyata dia ni munafik. Bukan beriman sungguh. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum. Adakah mengira, menyangka oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka bahawa kami tidak akan mendedahkan, bahawa Allah tidak akan mendedahkan apa yang ada di dalam hati mereka? Adakah mereka yang menyembunyikan iman, yang duduk dalam masjid Nabi, dengar Nabi berkhutbah, dengar Nabi mengajar, tetapi hati mereka tidak ikhlas dengan Islam? Adakah mereka nyangka Allah Ta'ala tidak akan mendedahkan sifat munafik mereka? Akan tiba masanya Allah mendedahkan. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Kalau sekiranya kami menghendaki, nescaya kami akan dedahkan kepada kamu. Kami akan dedahkan kepada kamu akan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tiba masanya kami akan dedahkan orang munafik yang penuh, wahai Muhammad. Fala araftahum bisimahum. Engkau akan tahu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan engkau akan kenal mereka dalam cakap-cakap mereka yang tersembunyi. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah mengetahui segala amalan mereka. Ini zaman Nabi SAW. Bila Nabi keluar nak pergi berperang di Uhud, sudahlah tentera Islam 1,000 lebih sikit, tentera musuh 3,000. Nabi bermesyuarat dengan sahabat dia, macam mana kita nak hadap musuh. Musuh nak mari serang kita. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan di Madinah, biar musuh masuk di Madinah. Orang perempuan boleh lawan melalui pintu-pintu kecil. Orang lelaki berperang di lorong. Di antara yang mencadangkan ia Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Tujuannya pasal apa? Senang dia nak lari, nak nusuk dalam rumah dia. Golongan yang muda, terutamanya mereka yang tidak hadir dalam perang Badar, mengatakan, Rasulullah, kita lawan di luar Madinah. Kalau kita lawan dalam Madinah, kalau kita menang tak apa. Kalau kita kalah, Madinah ditawan oleh musuh. Kalau kita lawan di luar Madinah, kita menang tak apa. Kalau kita kalah, kita boleh mengambil langkah yang berikut untuk lawan lagi. Lalu Nabi ambil pandangan orang muda yang mengatakan lawan di luar Madinah. Setelah ambil keputusan itu, puak-puak munafik menunjukkan kemarahan mereka.
menyebabkan mereka yang mencadang untuk lawan di luar Madinah nak tarik balik pandangan mereka. Di masa itu Nabi sudah pakai baju perang, baju rantai. Walaupun Nabi seorang Rasul, pakai baju rantai, bukan pakai mandi minyak dia. Dia pakai mandi minyak. Nabi pakai baju rantai, pakai baju rantai. Lalu sahabat-sahabat yang mengatakan kita lawan di luar Madinah, wahai Rasulullah, kita tarik baliklah pandangan kita. Kita lawan di Madinah. Kerana dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Lalu Nabi kata seseorang Rasul, bila dia sudah memakai baju perang, dia tidak akan bergandak lagi. Mesti keluar daripada Madinah. Maka keluarlah menuju ke Uhud, di mana Abdullah bin Ubay dan puak-puaknya berundur melarikan diri. Ini Allah Ta'ala dedahkan golongan munafik ini. Dalam perang Tabuk, Nabi suruh bersedia untuk pergi ke Tabuk yang jaraknya 1000 batu lebih. Di musim panas, Nabi isytihat nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh, panas pula. Maka sahabat-sahabat yang beriman menghampa derma. Yang kaya beri banyak Saidina Osman menderma dengan duit dinar, duit emas yang terlalu banyak, sehingga Nabi berdoa daripada isyak sehingga subuh, Allahumma rضa'an Osman, ya Allah redha ke akhirah Osman. Ada sahabat yang miskin derma dengan secebok buah kurma saja. Secebok buah kurma dibawa dengan tangan. Orang munafik kata, secebok buah kurma nak lawan Rom, nak lawan kuasa besar dunia dengan secebok buah kurma. Jadi apa? Ini mereka menghina orang ada umur sikit. Dan orang munafik ni menghelak untuk melarikan diri. Tak ada tinggal rumah tak ada orang jaga macam-macam. Allah Ta'ala dahkan mereka yang munafik. Ini cerita zaman dulu. Zaman sekarang ada juga. Dan di zaman yang akhir ini kita menghadapi peristiwa Gaza. Gaza ni panjang dia 30 km. Dari Kuala Terengganu ke Meresang je. Gaza ni. Lebar dia 12 batu, 12 km. Lebar dia. Yang terlalu kecil penduduk dia tak ada. Diserang oleh Yahudi dengan serangan yang dahsyat. Menggunakan senjata moden. Senjata yang paling canggih di zaman ini digunakan. Dengan senjata beracun. Bila berlaku peristiwa Gaza, Allah Ta'ala dedahkan pemimpin-pemimpin yang munafik dan yang tak munafik. Yang jahil, yang ada sifat kemanusiaan, yang mengaku Islam, tapi mengharapkan orang golongan Hamas dihapuskan. Dia mengaku Islam, dia nak Hamas ni kalah. Kerana Hamas ni menegakkan Islam, Islam ni bahaya. Mengaku Islam. Dia mesti ada, di Saudi ada, di Jordan pun ada, di setengah negeri Arab. Orang Arab, bukan orang Melayu yang letih Quran. Tetapi nak Israel. Ini ada. Allah Ta'ala dedahkan orang munafik. Dan Allah Ta'ala dedahkan orang yang beriman. Orang yang beriman. Walaupun iman ada sikit dalam hati dia. Sikit iman. Kita tengok dia buat maksiat, buat apa. Bila berlaku di Gaza, dia naik semangat. Naik semangat nak lawan Yahudi. Allah Ta'ala dedahkan mereka yang beriman. Ada yang sanggup menghantar senjata. Ada negara yang sanggup atas senjata. Membantu Gaza. Sanggup atas senjata. Lawan dengan Yahudi. Dan ada yang masuk berperang. Dan ada yang memberi sumbangan. Walaupun sikit. Sikit saja. Baru ni saya bawa kepada pemimpin Hamas. Walaupun tak apa 1 juta. Saya mengatakan ini derma daripada orang miskin. Orang miskin, orang pelaut, orang nelayan. Ini yang kami bawa. Bukan 1 juta berapa million.
Mereka kata inilah derma yang sebenar. Inilah sumbangan yang sebenar. Sumbangan yang menolong Islam. Kami nak derma yang ikhlas. Bukan derma yang banyak yang tidak ikhlas. Kata mereka. Kita serah ke tangan mereka sendiri. Dan mereka menceritakan kepada saya. Bagaimana berlakunya pertolongan daripada Allah. Walaupun senjatanya kecil. Senjatanya tidak kuat. Tetapi pertolongan Allah sangat hebat. Ini diakui oleh tentera Israel yang berundur. Tentera Israel yang cedera. Mengaku ketika mereka berperang. Mereka melihat ada tentera-tentera yang memakai pakaian yang serba putih. Yang mengelilingi mereka. Dan ada tentera Israel yang buta. Cedera buta tak boleh tengok orang. Ketika kami bertempur, mari orang yang pakai pakaian putih. Menggenggam pasir dan melontar pasir kena mata terus buta selalu. Ini pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni berlaku bila orang Islam berjihad dan sanggup mati. Kalau tak sanggup mati, tak datang pertolongan Allah. Duk main mani menyuk takut mati daripada awal lagi. Ini tidak mendatangkan kemenangan. Bila orang Islam sanggup mati, mereka percaya sebaik saja mati masuk surga selalu. Ini mereka percaya. Dan mereka berebut untuk mati menentang Yahudi. Menyebabkan Yahudi lari bertempiaran, berundur. Dan ini adalah masa untuk menghapuskan orang Yahudi. Dan mereka berjanji kalau berlaku peperangan sekali lagi, maka pintu jihad akan dibuka kepada seluruh umat Islam. Akan dibuka kepada seluruh umat Islam. Dan apa yang berlaku hari ini adalah tafsir daripada Quran. Lamanya kita tengok kitab-kitab tafsir. Hari ini kita tengok tafsir itu berlaku. Allah Ta'ala berfirman, La tuqatiluhum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dhalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Suratul Hasyr. Buku Suratul Hasyr tengok ayat ni. La tuqatilunahum jami'an illa fi quram muhassana. La tuqatiluhum jami'an illa fi quram muhassana. Kamu tidaklah memerangi mereka. Malaikat mereka melarikan diri di dalam kampung-kampung yang dikuburkan. Au min wara'i judur. Atau di belakang tembok-tembok yang dibuat oleh mereka menjadi benteng. Hari ini tiap-tiap kampung Yahudi ada kubu. Kubu bawah tanah. Ini Quran sudah sebut. Mereka akan lari di dalam kubu-kubu di kampung-kampung mereka. Au min wara'i judur. Ataupun mereka berlindung di tembok-tembok. Hari ini dia buat tembok-tembok. Tembok-tembok ini untuk menyekat kemarahan orang Islam. Untuk menyekat kemarahan orang Islam itu sekat. Kemarahan orang Islam. Ini berlaku. Ba'suhum bainahum syadid. Perbalahan di antara mereka sangat hebat. Mereka berbalah sama sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu. Sebenarnya hati-hati mereka berpecah. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Sebabnya ialah mereka adalah kaum yang tidak berakal. Hari ini di Israel berpecah. Di antara Libni, menteri luar dia. Dengan Ehud Barak, menteri pertahanan dia. Dengan Bunyamin Netanyahu, ketua pembangkang dia. Yang paling kerah ialah Bunyamin Netanyahu. Yang mengatakan bahawa tidak ada jalan, mereka kena perang. Kita mengharapkan Netanyahu menang. Biar peperangan itu berlaku. Peperangan itu berlaku. Dan insya Allah di utara Hezbollah, di selatannya Hamas. Dan di sana ada negara-negara seperti Iran dan Turki yang bangkit semula. Yang bangkit semula bersama dengan perjuangan untuk membebaskan Masjid Aqsa. Insya Allah akan berlaku
Dan dia tidak berlaku dengan mudah. Allah Ta'ala mengatakan berlaku dengan jihad. Dengan perjuangan. Dengan diuji. Setelah kita berjaya dalam ujian, barulah Allah Ta'ala beri kemenangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan demi sesungguhnya kami akan uji kamu. Ingat, jihad itu tidak akan berlaku dengan mudah. Ini adalah ujian. Kami akan uji kamu. Uji dengan rasa takut. Dan kelihatan musuhnya lebih hebat pada kita, lebih ramai pada kita. Senjata dia lebih canggih pada kita. Diuji oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Dan kamu hendaklah bersedia mengikut kemampuan kamu dengan kekuatan. Di antaranya pasukan berkuda. Untuk kamu menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kami. Ini di Al-Quran. Allah Ta'ala suruh orang Islam menyediakan kekuatan mengikut kemampuan dia. Kemampuan kita banyak mana? Kemampuan banyak tu lah. Jangan sembunyi. Kita mampu beli kapal terbang baru, beli hak buruk. Itu tak boleh. Mampu beli senjata yang canggih, beli senjata hak buruk. Dengan rasuah. Ini tak boleh. Mesti menyediakan mengikut kemampuan kamu. Setelah kamu menyediakan mengikut kemampuan kamu, walaupun musuh lebih ramai pada kamu, lebih banyak pada kamu, Allah akan menolong kamu. Allah Ta'ala nak tolong ni dengan syarat jangan buat maksiat. Sayyidina Umar berucap bersama bin Abi Waqqas. Beliau nak tugas Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Parsi. Berdepan dengan kuasa besar dunia. Kata Sayyidina Umar, Ya Sa'ad, usika wa man ma'aka minal ajnali bitaqwallah. Wa innama nusirna bima'asiyatil adu. Wahai Sa'ad, aku berpesan kepada kamu dan tentera yang bersama dengan kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya kita ditolong oleh Allah dengan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Dengan sebab musuh buat maksiat, kita taat. Sekiranya kita buat maksiat juga macam musuh, maka Allah tidak menolong kita. Sedangkan jumlah mereka lebih ramai pada kita. Senjata mereka lebih banyak pada kita. Bila Allah tidak menolong kita, maka kita dikalahkan oleh musuh. Jangan kamu berkata, kita adalah pihak yang benar. Mereka adalah pihak yang salah. Sedangkan kita buat maksiat. Sesungguhnya Allah telah mengalahkan Bani Israel dengan kedatangan bala tentera Bakhtar Nusar yang kafir. Lalu mereka lari dengan hina di celah-celah lorong dan ditawan oleh musuh dan dibunuh oleh musuh. Maknanya Allah Ta'ala tolong orang Islam dengan maksiat yang dibuat oleh musuh. Kalau kita buat maksiat, Tuhan tak tolong. Musuh banyak pada kita, ramai pada kita, senjata baru pada kita, molek pada kita. Maka kita kalah. Kalau kita ikhlas, kita taat kepada Allah, tak buat maksiat, maka menang. Salahuddin Al-Ayyubi yang telah berjaya mendabahkan Baitul Maqdis sebelum menyerang tentera Salib, Salahuddin tak tidur malam, bertahajud dan mengintip bala tentera dia buat apa tengah malam. Semayang ke tidak? Buat sia-sia ke tidak? Dia tengok askar-askar dia kena-kena. Intip tengok. Buat apa? Betul-betul askar ni bertahajud. Buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Berzikir, meninggalkan maksiat. Berperang. Barulah boleh menang. Mengalah. Tahun 67. Tahun 67. Lebih kurang 40 tahun yang lalu, tahun 67. Mesir yang dapat bantuan tentera daripada Soviet. Ribu kapal terbang. Ratus kapal terbang. Ribu-ribu Maryam. Roket yang banyak. Dengan bangga dan megah, kita nak campak Israel ke laut.
Waktu malamnya panggil penyanyi. Panggil penyanyi berhibur. Minum arak. Bersukaria. Pagi esok, diserang oleh tentera Israel, hancur lebur. Dalam masa 7 hari, 6 hari, kalah. Mesir kalah, Jordan kalah, Syria kalah. Tak boleh lawan. Bila mereka mengerjakan maksiat, hancur lebur walau senjatanya banyak. Hizbullah yang berperang di Lebanon hampir sebulan. Dalam keadaan tak ada kata kepal, tak ada kapal terbang. Boleh bertahan sehingga Israel berundur. Baru-baru ni Hamas berperang 3 minggu lawan dengan Israel. Kerajaan Mesir 6 hari kalah. Ini 3 minggu. Dalam satu kawasan daripada Kuala Terengganu sampai Merecang. Negeri Ghazah ni itu saja 30 km. Lebih kurang daripada Kuala Merecang lah, lebih kurangnya. Ada Boga Bala. Lebarnya 12 km. Itu saja. Dia serang habis-habisan mereka lawan. Akhirnya Israel berundur. Sampai 20 hari berlawan. Ini kekuatan iman. Kalau kekuatan iman itu ada, Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami akan uji kamu. Hatta na'namal mujahidin minkum. Sehingga kami tahu. Memang Allah Ta'ala tahu pun. Tapi ternyata betul dalam tahu Allah. Orang-orang yang berjihad di kalangan kamu, yang bersungguh. Wassabirin, dan orang-orang yang sabar. Yang sabar menghadapi kematian, menghadapi luka, menghadapi kepayahan. Wa nabluwa akhbarakum. Dan kami akan uji dengan terdedahnya apa yang tersirat di dalam hati kamu. Allah Ta'ala dedah. Mereka yang tersirat iman dia tidak betul. Mengikut riwayat Ibrahim bin Al-Ash'as. Kata Ibrahim bin Al-Ash'as, aku tengok Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni ialah seorang alim, ahli tasawuf. Dia alim, dia ahli tasawuf yang tinggal di Mekah. Fudail bin Iyad. Kata Ibrahim bin Al-Ash'as, aku tengok Fudail bin Iyad, seorang ahli tasawuf. Bila dibaca ayat ini dia menangis. Fudail bin Iyad menangis. Dan berdoa, Allahumma la tabtalina fa innaka in idza balawtana fadhahtana wa hatatta astarana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau uji kami dengan ujian yang begini. Bila engkau uji kami, engkau dedahkan rahsia kami. Engkau dedahkan segala keburukan kami yang tersembunyi, wahai Tuhan. Fudail bin Iyad, walaupun seorang ahli tasawuf, dia juga seorang pejuang. Fudail bin Iyad. Kita kalau dalam tasawuf tak berkadang berjuang lah. Bawa diri kita sajalah. Ini bukan tasawuf. Di negara kita Syekh Abdul Samad Palembang yang menulis kitab Hidayatus Salikin. Yang duduk baca di surah-surah Hidayatus Salikin, Syekh Samad Palembang. Siapa Syekh Samad Palembang? Tak Palembang ni mati syahid di petani. Penulis kitab tasawuf mati syahid. Kita kalau dah mati baca kitab tasawuf tak ada berdali dah. Dah harga korang. Ni betul, ni tak betul, ni tak betul. Tasawuf satu bidang ilmu. Fiqh bidang ilmu, tauhid bidang ilmu. Ilmu Islam tak boleh pisah antara satu sama lain. Yang baca tasawuf, yang baca tafsir, baca semua. Fudail bin Iyad seorang ulama tasawuf. Wahai Tuhan kami, jangan engkau uji kami, wahai Tuhan. Sehingga mendedahkan rahsia kami. Kami akan uji kamu dengan terdedahnya khabar-khabar yang sebenar yang ada dalam hati kamu. Bila berlakunya serangan musuh, Islam ditekan, masa itu terdedahlah orang yang tak tahan dengan isi, yang tak tahan dengan benda, yang tak tahan dengan ugusan akan diuji oleh Allah Ta'ala. Innal ladhina kafaru وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang engkar akan agama Allah dan perintahnya, dan menghalang daripada jalan agama Allah untuk ditegakkan, dan menghalang menyakiti Rasul Nabi Muhammad SAW,
Kalau Nabi tak ada orang meneruskan ajaran Nabi. Dia menyakiti orang yang berjuang Islam. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah ternyata kepada mereka petunjuk. Ini petunjuk Islam. Lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan memberi mudarat sedikit pun terhadap Allah. Jangan kamu ingat dengan sebabmu tak ada Allah Islam. Dengan sebabmu tak sokong Allah Islam. Dengan sebabmu lari Allah Islam. Jangan ingat. Dengan sebabmu Islam menang. Bila mu tak ada Allah lagi Islam. Wa sayuhbitu a'malahum. Allah menghapuskan segala amalan kamu. Bila mu tak lawan Islam, mu tak bersama Islam. Segala amal yang kamu buat, sembahyang kamu, derma kamu, sumbangan kamu, buat masjid kamu, tapi mu lawan untuk menegakkan agama Allah. Semua amalan kamu ditolak oleh Allah Ta'ala. Mu jangan ingat. Yang sebab mu tak ikut perjuangan Islam, kalahlah Islam kali ini. Bukan sahaja Islam boleh menang. Amalan kamu Tuhan tolak. Semayang kamu Tuhan tolak. Haji kamu Tuhan tolak. Kalau kamu lawan Islam. Ayat ini adalah satu amaran yang keras terhadap mereka yang tidak berjuang ataupun yang menyakiti orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Memanglah surah Muhammad, surah kita ini surah yang ayatnya keras. Ayatnya keras, surah yang berkait dengan perjuangan. Maka disebut dalam ini semua keras-keras belaka. Tapi keras ini adalah firman Allah Ta'ala. Yang wajib kita kena dengar, yang wajib kita kena taat. Wallahu a'lam.